Baru nak rekod. Maaf. Okay. Bang rekod ke tu? Amin nak G-Shock. Allah. Mana ni aku nak share screen ya. Okay, share screen. Viber. Okay. Alright. Dekat sini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Untuk dapatkan lead yang ikut yang kita nak lah. Kalau kita target RM3, RM2, RM5, RM50 sampai ikut ke target lah. Ini kenapa dia jadi conteng gini? Siapa conteng tau? Apa conteng tau? Tolong patah balik. Ada orang conteng ni. Okay. Alah benci aku tengok orang conteng ni. Macam mana aku nak hilangkan conteng ni? Siapa conteng ni? Okay. Okay. Dia gini. Dia nak dapatkan lead ataupun closing ke apa-apa, anything lah, orang boleh apply benda ni lah bisnes, dia kena melalui proses review. Okay, proses review ni kita orang buat sampai kita orang dapat formula untuk dapat lead yang murah. Nanti aku cerita sekejap lagi, bla bla bla, ni ada lead murah ni. Okay, ni boleh apply semualah. Ini dia bukan formula fix ataupun gambar kata okay, buat gambar macam ni, cleaner serum boleh pakai. Tak, ni boleh pakai semua ni glow ke apa ke, tak kisah. Kita buat ni, kita lalui proses dipanggil DAFA. Aku pernah cakap sebelum ni tapi aku ulang sebab aku tahu ada yang tak faham. Aku pergi detail Okay, DAFA ni, ini dipanggil data, ini action, ini formula. Buat nampak kan di Zoom? Nampak tak? Formula. Lepas tu terbalik. Maaf. Ini analyze. Ini action. Alright. So aku kecilkan sikit sebab aku nak menulis ni. Okay. Dia data ni, dia umpama macam ni. Contohlah aku ambil Honeyglow dengan biasa kan. Okay. Kita pun nak review ni, untuk proses review ni. Nak review berkenaan apa? Katalah contoh berkenaan pasal ad dulu kan. Pasal ad. Sebelum pasal closing ke pasal finance ke apa benda ke. Kita review pasal ad. Okay. Dia contoh ad, dia tak lain tak bukan ada dua data je. Contoh katalah Honeyglow dan ni new serum. Contoh. Okay. Kita keluarkan data. Data tu lead dengan conversion lah ataupun closing lah. Okay. Lead dengan closing. Lepas tu contohlah macam Honeyglow yang kita keluar data 1, 2, 3. 3 data. Yang ni pun 3 data. Daripada 3 orang lah. Maksudnya lebih kurang. Okay. Lead orang yang pertama tu, katalah lead dia murah. Tapi closing rate dia tinggi. Tinggi pula dah, rendah. Maknanya tak berapa convert. Dia punya chatbot ke, dia punya cara reply WhatsApp ke. Ni tak kisah chatbot ke, reply WhatsApp ke apa ke. Lepas tu ada orang yang dapat lead mahal tapi closing cantik. Ada orang lead mahal tak ada kugat closing. Pangkah dengan right tu maknanya mahal murah lah.
ataupun positif negatif, elok tak elok lah. Sama macam ni serum. Lead tak masuk, memang sah-sah, tak ada closing. Lead masuk, tak boleh nak close. Lead masuk, boleh close, contoh. Okay, so bila kita keluarkan data ni, macam kita orang ada 23 marketer. Lagi banyak data, lagi senang nak buat analisis. Kalau contoh macam korang personal, seorang-seorang kan, memang lambat proses dia, akan pergi 2 bulan, 3 bulan baru dapat formula yang betul. Macam kita orang ni dah masa 2 minggu, kita orang dah dapat formula dah. Sampai 2 minggu sebenarnya, seminggu. Sebab data tu banyak, kita orang boleh dapat banyak data terus buat formula. Okay. Kalau korang seorang-seorang, aku rekomenkan korang pakat buat grup yang korang rasa macam kita review 3 orang nak, macam tu. Aku pun rekomen jugalah ejen-ejen yang Honeyglow apa semua. Kalau ejen Honeyglow tak ada geng, yang mana nak review, boleh review Zoom dengan aku, ataupun boleh yang mana dekat boleh datang office. Sangat-sangat dialukan. Sangat dialukan. Okay, bila dah keluar data ni, kita pun analyse data ni. Cara nak analyse data ni, kita tengok. Okay, contoh lead tak lain tak bukan iklan. Iklan ni apa benda pula? Kita tengok iklan kau macam mana. Ni iklan yang A macam mana? Yang A ni kau pun yang A ni B, C. A, B, C. Yang A, kau iklan kau macam mana? Kita check. B, iklan kau macam mana? Kenapa kau mahal? Kenapa kau murah? Kita analyse satu-satu. So macam aku, marketer, 23 orang marketer, setiap seorang kena buat 5 ad berlainan. So 23 kali 5, bla 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 bla. Berapa? 115 data kita orang ada. Dalam masa beberapa hari, 4-5 hari dah ada data. Dah run kata seminggu lah. Next week tu dah boleh analyse data tu. So data tu banyak, senang kita boleh tengok, oh ni okey, ni tak okey, ni tak okey ni. Iklan ni tak kisahlah. Gambar. Lepas tu kita check headline ataupun caption dekat gambar. Caption gambar. Lepas tu dia punya CTA yang button dia pun kan. Macam mana boleh jadi lead murah. Kita tengok compare habis. Compare. Keluarlah satu table gini. Ada keluar table. Akan keluar pula table. Keluar table. Bla bla bla, data bla bla bla, banyak. So kita akan pick. Okay, yang ni elok. Gambar macam ni. Yang ni gambar macam ni. Lepas tu macam mana nak cakap? Ni bahagian iklan dululah. Lepas tu closing pula. Closing tak kisah WhatsApp ke, cara follow up ke, ayat dia follow up macam mana ke, berapa hari dia follow up, berapa jam dia follow up. Dia semua keluar data. Kalau WhatsApp, kalau chatbot pun sama. Masuk tu murah tapi kenapa tak close? Kenapa chatbot orang ni close? Compare. Terus compare. Ni yang tak close dengan close. Compare. Chatbot, website pun sama. Kenapa orang masuk add to cart je? Kenapa orang tak beli kan? Kenapa ramai gila masuk website tapi tak membeli? Tapi yang ni kenapa sikit je masuk website? Kenapa dia membeli? Orang membeli kat website dia. Memang keluar data habis. Sampai kita analyse semua, kita pun combine. Combine, kita pick formula. Kita akan buat formula. Kita pick, lepas tu akan keluarlah formula A, B, C, D. Contoh. Katalah ada 4. Okay, ada 4 formula. Maknanya 4 cara buat ad yang proven boleh dapat murah, and formula closing atau flow closing yang apa ni? Yang memang convert untuk sale. Kan? Yang memang convert untuk sale. Kita combine lah. Kalau kata jumpa 10 formula, okay, fine, 10 formula. Kata-kata 5. Okay, 5. Ambil lah. 5 formula. Okay. Jumpa 5 formula.
kesemua 23 orang marketer kita orang ni akan apply formula ni. So 23 kali dengan 5. 5 akan buat 15, nah 100. 15 iklan dia orang akan buat balik. Kalau kata ni, ni action ni maknanya buat lah. Dia orang kena buat benda lah ni. Memang banyak lagi data kan. So bila dah ada data, kita dah analyze, kita dah ada data, kita dah analyze, kita dah jumpa formula, lepas tu apa action kita kena buat? Okay, kita ambil yang cara buat gambar yang ni, kita combine, okay, cara closing yang ni, kita combine, kita test. Okay, bila dah ada action semua ni, apa jadi? Lepas tu dia akan ada data lagi sekali. Kita kata okay, kita run yang ni 3 hari, ramai-ramai run. Ya, run, kita buat ad semua ni, buat RM100 sehari ke apa. Memang duit akan burn sikit lah, tapi kita jagalah biar sampai break even pun tak apa. Bukanlah kata HQ boleh lah buat macam tu, ada duit apa semua. Tak, kita orang tetap jaga ROI. Kita orang buat benda ni tak rugi. Kita orang buat simulation satu, kita buat dekat Excel sampai tahap mana yang break even. Apa yang break even, tak dapat hasil juga, kita orang buat baru. Okay, bila dah keluar data yang second data pula, keluar balik data ding, analyze lagi sekali data yang second tu, lepas tu keluar pula formula yang lagi elok. Contohnya tadi formula A, B, C, D, E kan. Sekarang ni kita jumpa yang betul-betul punya A dengan B yang elok. Katalah A dengan B. Bodohnya. Okay, tak apalah. Aku buat elok sikit. Okay. Katalah A dengan B. Formula A dengan B ni lagi elok banding dengan 5 formula. Ulang lagi sekali. Buat lagi 4-5 hari. Yang sama. Sampailah jumpa betul-betul formula, cara buat iklan, cara gambar macam mana yang customer nak. Sampailah jumpa yang fix punya formula. Itu yang jadi sampai panggil apa ni? Formula yang contohlah jumpa yang A punya formula yang boleh duplicable. Dia boleh duplicable. Maknanya kesemua marketer aku ni dia boleh pakai. Maknanya kalau benda ni kau share kat orang tu boleh pakai. Contoh gambar macam ni boleh pakai. Okay, closing macam ni boleh pakai. Starting chatbot macam mana yang buat convert. Tu kita orang ubah juga. Kita orang twist starting chatbot je. Conversion tu naik. Lepas tu tengah-tengah chatbot kalau sangkut, apa kita orang buat? Nanti aku share sekejap lagi. Yang boleh buat conversion terus naik. Daripada tak ada sale, memang budak-budak terus ada sale. Okay, bila duplicable, boleh buat duplicate pada 10 orang contoh. 10 orang ke 20 orang ke. Try ramai-ramai buat sampai benda tu boleh konsisten. Aku tak ada kata benda ni boleh bertahan setahun 2 tahun. Tak. Tapi kalau kau boleh makan hasil 2-3 bulan dengan cara ni, yang konsisten. Itu korang dah betul-betul jumpa formula yang fix. Nak konsisten ni tetap akan ada slack sikit je, korang terus keluar data, buat balik proses review ni semua. Benda ni kita orang buat hari-hari. Dan data macam team leader aku akan tunjuk kat aku hari-hari, petang pukul 4, okay, aku kata okay, sebelum budak balik, okay, budak ni kena buat apa, budak ni kena buat apa, ni kena buat apa. Dia orang pun dah tahu apa nak buat esok. Aku nak buat besok dengan dia, mau dia payah ke tak ni? Ada soalan ke tak? Ya. Ada soalan? Soalan dia? Mana? Macam mana aku nak stop share? Okay. Mana soalan lah?
Janganlah contoh Burhanuddin, bukan kita. Sekarang tengah sangkut-sangkut kat chatbot. Okey. Formula tu untuk bekerja termasuk placement interest. Azri Mazuki ni bukan pasal setting ad ni. Tapi termasuk placement interest. Interest dia tak efek sangat buat ad ni. Kita bergantung kepada visual gambar tu. Gambar ataupun video. Konsisten tu maksudnya yes, ada ROI. Benda ni bukan bergantung kepada rupa iklan sahaja. Kan? Bukan pada rupa iklan saja. Dia headline, caption kat gambar, and dia bukan satu je. Kau kan bukan jumpa satu gambar kau boleh run 2-3 bulan, tak. Dia akan jumpa beberapa jenis gambar and gambar yang macam mana ataupun video yang macam mana untuk dapatkan sampai boleh dapat lead murah. Kadang-kadang kita bawa okey aku dah kumpul ada 5 gambar kan, run sekaligus 5. Maybe 3 gambar yang okey that day, 2 yang tak okey kan. Okey, tutup dulu yang 2 tu, run yang 3 ni lah. Lepas tu yang 2 ni run esok pula. Dia zaman sekarang ni dia tak ada dah ad yang boleh biar 2-3 bulan, tak ada. Kalau boleh siapa yang boleh tunjuk ad dia boleh biar sebulan tanpa sentuh ROI tiap hari, tu kita betul-betul dipanggil dewa lah, dewa. Contoh formula tu gambar headline, yes. Dia kan nak buat iklan, ada gambar ataupun video, ada headline, caption dalam gambar atau CTA kat bawah tu kalau yang ni pakai chatbot atau website yang button tu kan. Tu dia combination semua tu yang menjadikan iklan tu orang suka klik. Aku nak share ni. Ada soalan tak yang pasal review ni? Ya, aku share lagi sekali Okay, jap. Alright. Proses ni kalau siapa tak buat, insya-Allah dia akan tiap-tiap hari dia akan struggle dengan ad. Umpama hari-hari nak buat ad, so boleh katakan korang buat bisnes kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, kais tengah malam lah. Nampak je macam best, tapi sebenarnya apa yang korang buat memang betul-betul tu je lah, kais pagi makan pagi lah. Lepas tu ad tintang tengah malam duk jaga buat ad, lepas tu mengharapkan esok ad tu jadi. Sampai memang duk repeat benda tu lah kan. Jadi ini proses review ni yang Dafa ni kan, yang bodohnya ni Dafa ni dia bukan untuk ad saja, untuk financial, untuk management, untuk apa lagi, contohlah macam fokus buat video sahaja, gambar-gambar sahaja, ataupun review ni untuk copywriting sahaja. Dia boleh pergi deep sampai macam tu. Kalau yang kata tak ada team pun semua buat seorang-seorang, tak apalah buat seorang-seorang, tapi proses dia lambat sikit lah. And benda ni kena disiplin. Sebab tu dia kena konsisten. Siapa yang tak konsisten, kita orang kat sini alhamdulillah bila ada team ramai macam ni kat office ni, yang ni lupa dia ingatkan. Kalau orang tu lupa, yang lain ingatkan. Okay, hari ni kita ada review, kena paksa juga diri sampailah dia jadi satu rutin, satu habit, satu kaca dekat sini buat benda ni. Itu yang terhasilnya. Marketer yang tak tahu apa-apa daripada 23 orang tu maybe adalah 4-5 orang yang biasa buat ad lain tu, datang pakcik mana entah, datang banyak macam-macam jenis orang datang. Marketer ni mostly datang tak ada duit, serah diri, datang bogel gitu je. Seorang pakcik umur 40 lebih, tak tahu apa benda, laptop pun aku tak tahu laptop jenis apa, datang-datang perform sebabnya dia betul-betul buat. Dia keluar data buat, tengok data buat. Data analyze, lepas tu jumpa formula, okey buat lagi hari-hari dia orang repeat benda sama. 2 minggu masing-masing dah ROI dia naik dah. Nak kata berbabung tu tak, sebab dia orang baru nak sikit baru esok baru ada yang nak start 1000 sehari setiap marketer. Ada yang level 500 lagi, tapi hopefully kalau 23 marketer tu kita orang boleh spend 23,000 sehari lah. Ataupun kalau dia perform juga, kita akan naik sampai 2,000 sehari seorang. So hopefully boleh sampai 50,000 lah ad sehari.
Kalau dia nak tekan lagi, kita bagi lagi. Memang habis duit. Tapi ni kita tahu, okey orang ni dah boleh. Dia tengok data dia cantik, okay, dia dah boleh sampai tahap 1,000 sehari. Esok dah implement benda tu. Hari ni sama dah melompat boleh dapat bajet ad yang besar semua. Sebelum ni RM40. Dia orang start daripada RM40, tapi selepas 2 minggu boleh naik 1,000 sehari. Disebabkan proses review ni lah. Alright. Bila aku nak share, mesti seorang kawan kata, apa benda ni, Kharis kata nak tunjuk nak boleh macam mana boleh dapat ad murah, macam mana dapat ad murah. Sebenarnya hasil daripada buat review ni lah. Review ni. So ada marketer aku ajar dia orang mostly buat gambar sendiri, buat video sendiri, and dia orang buat. Yang paling perform sekali Faizu dia buat Hafizul pun buat juga dah. Buat gambar wife semua tu siapa? Zuhairi, aku tak tahu. Hafizul lah. Ada yang ambil suruh wife ambil gambar lah, anak lah, macam-macam lah, dia sendirilah apa kan. Sebab dia ambil inisiatif, dia nak gambar berlainan daripada orang, lepas tu dia try sendiri, lepas tu dapat data, lepas tu tunjuk kat tim, okey aku buat gini-gini, lepas tu yang lain pun bersemangat nak buat juga. Baru je tadi lepas Isyak tadi, bukan Isyak, Maghrib tadi dia ada lagi. Yang tu dia buat video bila? Dia orang daripada Maghrib tadi sampai Isyak tadi, dia orang duduk kat office, duduk buat video sendiri kan. Dia orang cari inisiatif nak buat video sendiri, gambar sendiri. Okay, dia orang nak tunjuk kat sini. Kalau korang tengok ad dia orang ni memang agak lawak lah sikit. Tapi itulah hakikatnya, tengok Alright. Okay. Nak bagi tahu yang duplicable ni maksudnya bukanlah kata okey seorang dapat 5 gambar yang cun yang memang orang suka klik, yang lainnya pun copy gambar. Tak, dia bukan macam tu. Dia orang cuma copy formula, gambar macam mana, caption macam mana, gambar tu color macam mana, gambar yang kena real ke, tak atas pokok ke, tak atas jamban ke, tak atas steering kereta ke. So masing-masing pun okey, jom kita buat juga. Dia pun buat juga. Dia bukan copy duplicable ni bukan copy. Ni Allah bodohnya. Ni maksud dia bukan copy. Maknanya bukan ambil gambar orang tempek, lepas tu ciluk gambar buat. Tak. Okey. So ni antara yang dia orang buat. Gambar lebih kurang je macam korang buat sebenarnya. Okey, contoh aku tak ada contoh yang New Serum dengan episod semua, tapi yang New Serum dengan episod cuba guna pakai cara ni. Contoh dia orang 3 benda bila buat gambar ni. Bila buat gambar dia orang dapat 3 benda. Yang pertama gambar tu sendirilah. Ni gambar ataupun video lah. Gambar ataupun video tu sendirilah. Bodohnya. Okey. Sekejap tarik ya. Gambar atau video tu sendiri. Yang kedua, caption kat gambar ataupun video, dekat visual lah. Caption kat situ. Dekat gambar ataupun video. Caption maksudnya ni lah yang ni. Ni. Alright. Siapa conteng tu? Aduh, benci tu lah aku. Alright. Okay. Tu. Nombor 3. Kalau ada soalan mau ayat deh. Kalau dia boleh type soalan. Kalau ada soalan tu tanya. Bot akan tengok chat tu. Aku dah asyik cakap je. Nombor 3. Dia punya ni. Nama page. Nama page main peranan juga. Ni, nama page ni. Yang ni. Okay, nombor 4. Copywriting. Yang paling penting sekali headline lah. Sebabnya dia
Ad ni dia keluar ni je, dia keluar sikit je. Dia keluar 2 baris, 3 baris je. Paling panjang pun 3 baris. Maksud dia ni. 2 baris. Yang tu penting. Headline tu. Mana ada tadi? Hilang lah. Okey. Yang kelima, CTA lah. CTA ni, yang ni. Yang ni penting. Yang ni. E-commerce elok gambar ke video. Okey. Website lah ni. E-com ni website tak? Okey. Dia tak kisah gambar ke video. Kalau contoh barang tu, produk tu kau nak tunjuk function ataupun benefit, especially function, contohlah macam gadget dia nak tunjuk function, tapi dalam gambar dia tak boleh berbicara sepenuh-penuhnya function. Kita je tunjuk gambar untuk tarik orang klik je kan. Selalunya kita akan buat, kalau dia main gambar, dalam website ataupun chatbot, starting chatbot, kita orang tukar letak video starting chatbot tu. So, kita letak video, kita kata, okay, akak dah tengok video kat atas, kalau dah tengok baru klik button ni. Sebab kita nak dia tengok video function betul-betul produk, betul-betul function produk, baru dia faham produk ni guna macam mana. Contoh kalau katalah produk kosmetik, katalah ni glow, new serum ke apa semua, kalau main dengan gambar, starting video, kalau boleh video testimoni. Barulah katalah website depan sekali ke, okey ni video testimoni daripada customer. Right. Lepas tu barulah suruh dia scroll ke bawah. Sebab kita memang betul-betul nak grab attention customer starting tu. Iklan ni untuk dia punya, kita punya bait, kita umpan, dia nak masuk ke kolam je. Masuk ke kolam kita, masuk ke kedai kita, macam orang lalu kita pun tarik dengan tunjuk flyer segini-gini. Okey. Contohlah orang lalu kita pun tunjuk flyer. Kak, ni tengok ni, kalau akak masuk je kedai ni, saya bagi donat biji free. Kita nak bait, nak macam nak pancing dia masuk je iklan ni. Bila dia masuk kat situ lah baru dia masuk website kita ataupun chatbot kita, dia masuk kedai kita. First impression tu. Dia masuk je pintu, okey. Akak tahu tak, hari ni tengok ni, kita buat promosi ni. Akak dapat bagi dia. Kita starting tu nak grab terus. So kalau kata website atau chatbot, starting video, kalau kata video letak video, kalau kata testimoni, gambar testimoni. Aku jawab soalan tak? Tak? Takut aku melalu lah. Okay. So bila dia orang buat, geng marketer ni buat ni, dia orang dapat 5 formula ni. Yang tengoknya ni. Okay. Aku tunjuk dia orang punya. Let's say lah. Aku tunjuk. Okay. Satu, nama page. Satu, nama page. Lepas tu headline. Lepas tu beli 3 percuma 3. Apa benda percuma 3 ni? Kalau macam ni glow, beli 3 sabun percuma, perfume percuma, loket dengan percuma booklet sebagai kupon diskaun. Tengok. Okey. Ini biasa je. Maknanya dia punya panggil apa ni, nama page dia biasa je. Biasa vacuum gadget store. Kalau boleh nama page tu kalau macam yang ni, alat elektronik murah kualiti Malaysia. Nampak tu. Maknanya nama page tu dah macam satu headline dah. Vacuum tanpa wire, viral bla 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 bla. Okey, kerja rumah lebih mana? Ni. Harga benda ni. Lepas tu tak lain tak bukan ni lah visual ni dengan dia punya panggil apa ni, caption kat dalam tu. Sekarang ni Facebook buat sementara ni dia bagi je tulisan dalam gambar tu, dia tak larang dah. Kalau dulu letak tag sikit dah keluar pop-up 20% tag, 20% tag. Sekarang ni kau tembaklah flyer macam Along pun sekalipun dibenarkan. So kita selagi boleh
kita janganlah letak banyak gila-gila, tapi poin-poin penting nak tarik customer, kita punya headline, kita punya caption sumbat dalam gambar. Dulu kalau boleh elak nak bagi reach tinggi, tapi sekarang tak apa. Tengok ni. Daki ni klik di bawah, barang sampai klik di bawah. Kan? Tengok. Semua macam copywriting headline tu duduk dalam tu dah. Harga pasar tani kualiti 10 bintang. Harga pasar tani kualiti 10 bintang. Dia orang test ayat ni. Sebenarnya sebelum dia orang jumpa yang gambar yang macam ni yang boleh dapat lead 2-3 ringgit ni, ada yang dapat RM1 lebih. Dia orang dah test banyak gila gambar. Maknanya dia orang dah buat, kalau kata 23 marketer tu at least 100-200 iklan dia orang dah buat. Tapi masing-masing boleh share. Kalau korang lepas ni dalam group, share lah. Korang buat ni elok, buat ni tak jadi, buat ni jadi, share. Kalau siapa nak copy, tu dia lah. Kalau kata korang tulis siap-siap, aku tunjuk ni, kalau siapa yang ambil gambar ni, aku tak halal. Tulis siap-siap, tak apa. Tapi kau kena tahulah, yang kalau orang kata tak halal tu, kau ambil juga berdosa lah. Alright. Ada kata, okay, kalau aku sendiri test, personally dia tak effect pun. Dia reach, kalau effect pun sangat minimum, maybe 5% je effect. Lately lah, sekarang ni. Tapi sekarang ni kita nak buat iklan yang tak tahulah. Kalau dah dapat lead murah, reach tak tengok dah. Reach tu dia kata perkara ke-7 ke-8 kita tengok. Selepas kalau kita tengok data semua baru tengok reach. Reach tu biar dulu. Kalau betul-betul dah aku tak jumpa dah, buntu lah kenapa baru betul tengok reach. Reach ni patut lah, efek gila. Aku tak add 100 reach baru 5 orang. Contoh lah. Terturut sangat lah. Okay. Contoh, yang ni dia screenshot. Sabun penanggal. Ambil kau. Sabun penanggal. Padahal nak kata penanggal daki je. Orang baca tu tengok, sabun apa benda ni, sabun penanggal. Aku pun tak nak fikir benda ni. Aku rasa geng Honey Glow pun tak pernah terfikir nak tulis sabun penanggal. Kamu terfikir tak? Penanggal-penanggal ni hantu. Tak? Cuba dia orang try dia kreatif. Okey, lebih muda, lebih ni lah. Sebab ini nak tarik orang panggil apa ni, golongan 30 ke atas kan. Lepas tu suruh klik pun ada, lulus KKM, ada orang sombat semua dalam ni. Okey, dia orang belajar Canva, sehari suntuk dia orang belajar buat pakai Canva. Lagipun gambar dia orang tak adalah gambar pro. Memang gambar ada siapa lagi dia conteng ni. Tu nampak kat aku dia nampak conteng tu. Okey. Okey, yang ni yang kalau biasa satu lagi ni video. Okey, letak thumbnail je lah. Kan. Rosak tukar baru. Okay. Sekali akak gosok hilang semua gerutan. Bestnya ayam ni. Apa lagi? Stok terhad yang mempospend marah sampai pikat 2-3 kali sehari. Itulah. Ini dah jadi satu panggil apa ni? Caption ataupun headline. Alright. Okay, aku teruskan lagi ya. Okay, aku pun habis tunjuk ni. Korang kalau ada soalan ayat apa dah? Okay. Apa lagi? Yang ni. Headline dia. Nama page. Okay. Dia punya thumbnail video. Ni thumbnail video dia. Ni pakai gambar anak dia sendiri Dan ni dia pakai gambar anak dia sendiri. Ni gambar anak dia sendiri. Lepas tu nama page pun macam CTA, alat elektronik murah berkualiti Malaysia. Tadi sama dekat dia juga. Ambil kau, sumbat habis. Dah jadi macam flyers. Tengok yang ni.
Tak perlu susah-susah pergi car wash. Tengok. Dia kadang ayat yang kau tak expect pun pada, tapi disebabkan dia orang berani try. Dia orang berani try. Lantak try je lah kan. Tengok gambar. Mak ai. Memang macam flyers lah. Tapi dapat murah. RM2, RM1 lebih. Sama kat macam ni. Klik sekarang, baru sampai dia orang buat macam ni. Habis dia orang tulis. CTA dia. Ni semua gang chatbot lah. Okay. Nampak kan? Sekarang ni yang paling penting sekali ni visual. Visual. Sebab caption semua kat situ, headline semua kat situ. Yang sumbat je. So jangan risau kalau teks banyak. Asalkan dapat lead murah. Lepas tu ada pula jadi lead murah tapi tak convert. Okay. Bila dia sebenarnya orang klik tu orang dah berminat, tapi masuk dalam tu starting yang aku cakap tadi tu. Kalau dengan start gambar, masuk website ataupun chatbot, please bagi video starting. So dia orang faham. Lepas tu barulah senang membeli. Okay, ni pun sama. Macam tadilah. Kak Bedah cerah gebu by Honey Glow. Ambil kau. Dia bagi macam ni. Hilang debu kotoran waktu balik kerja. Tengok. Dengan tak semena-mena. Apa kaitan pun. Kena kreatif. Try je. Jangan klik kalau tak percaya. Ni gambar sendiri. Ni brother ni. Faizul. Aku tak ingat nama. Dia buat sendiri. Ni promo PKPB. Mana datang pun aku tak tahu. Bukannya designer bagi ni. Eastern Iron BFF semua wanita. Oh, BFF semua wanita tak tahan tu. Tu. Jangan tonyo kalau tak nak putih. Siapa kata yang murah tak berkesan? Tengok. Dia punya ayat memang mencabar betul lah. Jangan klik kalau tak percaya lah. Mahu nampak handsome sebelum jumpa mak mertua hujung minggu ni. Okay. Dia orang try macam-macam jenis. Aku bagi tahu dia orang ada yang dia panggil apa? Dia benda ni dia Allah. Lebih kurang macam ni lah. Ada yang berkaitan dengan dia buat headline ke CTA ke nak bagi orang sedih. Allah, bodohnya. Nak bagi orang sedih. Ada yang nak buat ni bagi orang happy. Ada yang nak bagi orang marah. Ada yang nak bagi orang apa lagi? Emosi, sedih, marah, happy. Orang apa ni? Ada pula yang conteng ni. Apa dia? Ada yang buat orang akan jadi tertanya-tanya. Ada yang orang buat akan jadi macam dia imagine. Tapi yang paling kau sekali marah. Buat orang marah. Perli ke apa ke. Yang ni paling orang trigger untuk klik. Sebab tu ayat-ayat yang macam jangan klik tak percaya kan. Dia macam cabar ataupun perli orang tu untuk klik. Okay, contoh lagi ni sabun penanggal yang tadi ni lah. Ni vacuum tanpa wire 20. Anak suka sepakan rumah selalu kena bebel. Oh, dia punya thumbnail jahat. Tengok. Nampak budak tu. Aku tak tahulah siapa ni, anak dia sendiri Anak siapa ni? Anak Fahmi. Fahmi buat. Fahmi. Dia balik kata nak pinjam vacuum, nak balik buat kat rumah. Dia buat video. Dah macam lightsaber dah. Siap bergaya. Buat Budin pun banyak buat video semua ni. Tengok. CTA jelas.
Okay. Ada lagi yang conteng. Maaf, aku tak suka nampak benda serabut orang conteng. Okay. So, jadi ada yang siapa yang faham, siapa yang tak faham boleh. Kalau siapa nak tanya soalan boleh terus unmute. Kalau nak type pun boleh. And aku nak tahu siapa yang macam mana aku nak ni. Chat, mana chat? Tak ada chat. Ada soalan tak, Pak? Aku stop share. Okay. So, sekarang ni siapa yang faham and siapa yang tak faham boleh type tak? Boleh komen tak? Ataupun komen tak? Dia faham kaedah bagus. Dia suka datang kelas and dia suka belajar. Bila masuk banyak okay, sakit hati. Takut insecure, betul. Kena buat eksperimen. Betul. Kena buat eksperimen. Kalau tak test, memang tak tahu. So kita orang boleh share mana ni. Kita orang boleh share macam tu lah yang kita orang buat. Dia orang masing-masing ni tak tahu nak edit gambar apa semua, tak tahu. Tapi kita orang ajar dia orang, yang dia orang tahu dia orang buat je. Mak kata ni. Ramai yang guna gambar sendiri ataupun video sendiri. Sebabnya macam cakap, dia kena bagi outstanding daripada orang lain lah. Bagi unik sikit. Oden. Basah mulut ya. Apa cara app untuk edit gambar banyak-banyak? Okay. Canva apa yang kita edit dia stay duduk dalam tu, tak hilang. Kita boleh edit lagi. Kata gambar tu kita dah edit kan. Lepas tu kita nak tukar caption. Masuk balik Canva tu boleh terus tukar caption je. Tak perlu nak buat daripada scratch. Ada soalan? Amin ajar guna PowerPoint. Kos per pecih murah. Canva dekat apps ada, web base pun ada. Tapi elok pakai web base lah dekat laptop. Memang senang gila. Sekarang terbaru pakai PDF. Bos, ada troubleshoot. Kenapa reach rendah? Ada troubleshoot. Ada cara troubleshoot kenapa reach rendah ke macam mana? Demo ni reach rendah tak? Sekejap tengok ya. Aku punya reach Ya aku tengok aku punya ni. Wait, reach. Cost per 1000 reach RM25. Okey sikit. Ni gambar mana aku tak tunjuk Okey sikit. Berbanding sebelum ni RM50 per 1000. Sekarang ni dah turun separuh RM25. Aku tunjuk contoh. Yang ni aku dapat RM25 per 1000. Consider tak teruk and tak best sangat. Tapi sebelum ni memang teruk. RM50-60 per 1000 bodoh. Memang mahal.
Risk sakit hati dia panggil. Aku akan gambar ni. And dengan marketer kita discuss tak pasal risk? Tak, kita tak discuss langsung pasal risk. Aku tak tahu kenapa. Dia orang pun kita tak pernah cakap pasal risk, so dia orang pun tak tahu risk tu macam mana. Aku rasa dia marketer tu tak tahu pun kena tengok risk. Memang tak tentu langsung. Akan sebab tu kot, sebab dia macam kita tak pernah expose pasal risk kat dia tak. Tak pernah cakap tak. Okay. Alright. Itulah aku rasa ad okey sikit. Facebook ad dia okey sikit berbanding dengan sebelum ni. Memang cloud. Memang betul-betul cloud dalam betul lah. So jangan nanti dok tengok risk hari-hari. Jangan nanti dok tengok risk hari-hari. Kata apa Amin tulis. BM asyik disable. Kalau BM asyik disable, guna BI, jangan pakai bahasa Melayu. Lawak tak? Natang. Okay, kalau business manager memang asyik kena disable, tak lain tak bukan lah. Duk buat kat mana? Kat rumah, kat office. Kalau buat kat rumah, sila pindah rumah. Laptop tukar, flash, selai air, jemur, jadi laptop baru. Pendek kata dia kena ni lah, format habis. Format laptop, wifi kena tukar. Lepas tu memang kena betul-betul start over. Kena buat Facebook baru ataupun beli yang Facebook. Tapi make sure sebelum login Facebook baru tu, buat laptop baru. Ataupun dekat laptop tu, format ataupun browser tu clear cookies, ataupun jangan guna browser yang asal tu. Banyak pantang dia. Tapi itulah, memang penat lah. Kalau tak nak penat, flash lah. Flash. Laptop tu format, wifi tu reset. And try lagi sekali, kalau tak jadi juga, pindah rumah. Main setia alam 25 per 1000 risk campaign apa tu? Campaign conversion. Consider okey lah. Kalau message, aku tak tahu data kat Yoga mana, aku tak tengok. Aku tak pernah tengok data ni. Tapi kalau conversion pun RM25 per 1000, consider okey lah. Sebabnya kalau buat traffic ataupun message, rasanya lagi tinggi risk. Beli laptop baru, add Mahram jadi admin. Datang ke Amin itu. Data apa yang dianalisis? Cost. Tadi aku dah cerita dah. Disable sebab profile account sama dengan kena disable. Maybe number phone, nama ya. Terima Zuki. Kalau letak gambar yang sama, kalau boleh edit lah. Kalau kata kau tergemuk, letak gambar kurus. Setting marah hajar, Natang. Dia kalau boleh, macam aku guna fake account, aku guna nama sepupu aku dengan aku beli satu. Sampai sekarang tak disable. Sebab berlainan. And aku tak pernah, contohlah aku pakai account Mahram dekat Google Chrome. Account seorang tu, aku buat nama Su dekat Safari. Lepas tu, yang account fake aku beli tu dekat Google Chrome yang incognito. Tapi aku tak pernah log out. Biar hidup situ je. Tak pernah log out, tak pernah log in. Biar hidup situ je. Yang tu tak kacau. Aku dah buat setahun, 2 tahun tak kacau. Tak ada jadi restricted. Dia kalau log in, log out tu jahanam tu. Bukhari, cara scale up. Amin nak tahu sangat tu. Okay, scale up. Aku tak tahu apa cara dia scale up. Aku try scale up satu account tak jadi. So, yang aku boleh buat, yang scale up pakai banyak account. Kalau katalah satu account satu tu boleh sampai 1000 sehari. Aku terpaksa buat 4 ataupun 5 account. Ambil lah daripada business manager mana pun, share lah ke business manager aku. Sampai ada 5 account. Aku tembak 1000. Itu je cara dia. Sebab kalau nak satu account tu nak anjur sampai 4000, dia memang ding-dong. Aku tak tahu cara. Honestly, aku tak ada formula. And kalau tanya siapa-siapa pun ada tak cara nak scale up. Dia scale up ni, kalau nak betul-betul main scale up, dia memang slow. Kena slow sangat tak scale up dia tak.
kena melalui proses yang sangat slow, 20%. Kalau nak ikut betul-betul rule Facebook lah. Kita ni jenis langgar, mana boleh. Kalau datuk guru jenis langgar, korang pun kena langgar lah. Kan Ami? Kalau datuk guru jenis lapak pagar, anak murid pun lapak pagar. Rafizi ada tu cara Sifu Dania. Rafizi, siapa Rafizi? Siapa Rafizi Mana? Oh, Rafizi Abdul Razak. Nah, Suri. Wawa. Asyaruddin. Apa tu? Persiburi. Engagement rate ranking. Aku tak tahu ni, ada Bob tunjuk ni. Nak tahu apa ni? Kau ditanya dia. Tapi jadi dia tengok kau ni hari-hari lah. Betul memang ayat tu. Share. Share. Tak, aku tak tahu. Tak tahu. Assalamualaikum. Salam. Ya? Okay, yang pasal scale up tadi tu tak? Ha? Nak tanya clear sikit pasal scale up tadi tu. Contoh kita buat split test kan. Kita buat satu campaign 30 atau RM50 kan satu campaign. Lepas tu kita jumpa winning campaign. So kita dah fikirlah lagi. Betul kan? So kita dapatlah 3 hingga 5. So kalau kita nak up budget lagi, kalau boleh nak tekan sampai 1,000, adakah kita kena copy je ataupun kita kena edit dekat campaign ataupun buat ad baru, buat budget yang lagi tinggi dengan post yang sama? Tak. Contoh dalam jumpa satu campaign yang molek betul-betul perform tak. Katalah RM30. Lepas tu mumpun duplicate 5. So jadi 100 tengah contoh tak. Betul ke? Lepas tu okey. Mu scale up jadi katalah satu campaign 100 jadi 500 tak, 5 campaign dah. Mana kau hari ni? Betul. Sementara mu duplicate tu, mu kena keep cari lagi winning campaign hak lain, buat lagi. Jangan mengharap kat satu winning campaign. So kena duplicate banyak lah. Mungkin duplicate banyak. Dalam account yang sama. Mu duplicate. Dalam masa yang sama, buat ad lain baru lagi, cari lagi winning campaign hak lain. Jangan mengharap satu winning campaign. Oh, okey, faham. Sebab kalau kita mengharap ke satu winning campaign, kiok boh kalau hak tu. Lepas tu lagi jangan mengharap dekat satu account. Baik. Okay. Macam aku memang aku buat at least ke 2-3 account. Tapi yang standby memang ada banyak account aku standby. Tapi masa time run tu aku run 2-3 account. Sebab aku takut kalau macam disable hak dua ni jalan ataupun kalau aku cari winning campaign sampai 3-4 winning campaign, kalau satu tak approve 3 lagi ada. Boleh tak boleh mengharap kepada satu. Okay tak? Okay, faham. Thank you. Dia bukan apa dulu lagi. Kalau dulu boleh jumpa besar makin besar. Tak boleh. Standby kat account. Cukup dah tu tim new buat daftar ke Gana bos ni. Hati-hati anak muda dalam istana ada pengacau. Siapa Goku Atau tu munculkan diri. Siapa dia ni Ming? Aku tak faham. Standby account kat bank standby. Yes, kat bank pakai kad cash je boleh. Kad cash beli siap-siap kat Shopee 2-3. Kalau tak guna untuk add, guna buat shopping. Siapa Goku
Siapa nak makan lah. Salah pun makan. Kita sambil-sambil discuss kan. Cash tu seorang boleh daftar berapa kad? Dia dalam satu app kad cash tu dia boleh daftar berapa? 4? 5? 4 kad kot. Seorang. Ada kad cash, ada BitPay, ada GoPay. Nak terima apa? Banyak. Virtual card. Kalau BitPay ni tak ada kad tak? Aku pun tak ada kad aku. Kalau kad cash dia ada bagi kad RM20 modal. Kad cash satu IC satu kad tak. Dia kad cash satu IC satu apps. Tapi dalam satu username lah. Dalam satu username tu boleh letak 4 kad. BitPay ada physical card ya. Okay, BitPay dia ada physical card. Dekat physical card dia ada digital card. Digital card dia tu ada nombor yang CC nombor kan. Tapi kalau card cash dia tak ada nombor tu. Kena pegang juga card tu, jangan bagi hilang. Install app BitPay, request card. Aku tak ingat lah BitPay. Aku tak ada card BitPay pun, tapi aku ada dia punya card dalam card. Ada punya card dalam app. Tak, aku dalam app ni dia tulis kad tu dengan nombor kad dengan nombor belakang kad. So kad hilang pun tak apa. Kalau kad cash hilang. Kad cash nombor belakang dia tak ada dalam apps. M-Bank dulu buat next best gila, boleh apply banyak dalam satu masa. Kad cash tu ada virtual card yang tu boleh pakai untuk app juga ke? Okay, dalam tu tak boleh. Fauzi Naim. Kalau kad cash yang dia bagi virtual punya tu tak boleh buat app. Yang tu just boleh guna untuk kalau kau top up kredit dalam tu, kau nak scan ke, kau nak beli budu kat Speedmart ke, bolehlah scan. Aeon e-wallet card semua boleh lah. Dia kad nikah je tak boleh. Orang siap beli sadi lagi guna BitPay Wave. Well, Aeon card boleh. Aeon e-wallet card. GoPay. GoPay ada. Pinjam BitPay nak beli Oden. Khabib Nurmagomedov. Pinjam BitPay. Aku tak ada kad. Kad BitPay aku hilang. Tapi aku ada apps tu. Apps tu dia ada dalam tu ada kad. Ada soalan lagi tak? Aku takut korang frust lah tengok Zoom malam ni. Tengok alam haram tak tunjuk pun gambar-gambar yang boleh dapat lead murah. Yang aku nak highlight sekarang ni, proses nak dapatkan lead murah tu dengan dia sama, review ni pun sama untuk proses untuk dapat closing yang ni. Macam okay aku share. Macam website tak boleh buat apa lah. Orang masuk, kau kena repair website lah kalau tak boleh convert kan. Macam chatbot yang kita orang buat sekarang ni, dia tak boleh betul-betul totally 100% auto. Dia kena ada personal touch juga sikit. Kat mana sangkut, okay, masuk, touch. WhatsApp, PM direct orang tu. Tuan Mahram nampak banyak run e-com tu, berapa per purchase boleh? Tak murah tak mahal. Tengok kalau produk tu profit margin macam Honeygrow RM87. Kalau kata New Serum berapa? 69. Aku tak ingat berapa. 69 ni. 69 untuk dua serum. Kalau package 200 lebih tu untung dekat 100 ni tak? 100 tak? Okay. Kalau katalah profit margin kita 100. Selagi untung, kalau kata kau purchase RM50 jalan, RM60 jalan, RM70 jalan, RM80 jalan, RM90 jalan lagi, untung lagi RM10. Lepas tu beli KFC tu. Maknanya selagi untung jalan. Kita ada kita ada apa panggil apa ni? Kalau kata kau purchase tu, kalau katalah profit margin kita 100. Kau purchase itu memang ada target kalau boleh nak untung besar, tapi zaman sekarang ni nak dapat untung besar sangat
broadcast sangat. Dia macam kompetitif lah. Selagi untung. Selagi untung, jalan. Dia nak lagi senang, nak lagi tu kalau ada duit nak cuci gunalah untuk buat ad. Duit nak cuci ke kan ambil tak? Ambil daripada hati-hati ke buat ad. Tak. Okay. Berapa purchase? Ada yang mahal, ada yang murah. Ada yang 20 lebih. Ada yang sampai 70 pun ada. Tapi at the end tengok average. Average yang kurang tu Honey Glow profit margin 89 ke 87 tak ingat lah. Average dapat RM50. Dia tak macam dulu. Dulu memang purchase murah lah. Sekarang ni disebabkan politik berperang semua tu. So rakyat menderita. Dia kuasa membeli. Moratorium dah habis. Ramai orang kena buat kerja. Ekonomi tak apa cantik dah sekarang ni. Tak apa cantik. Tapi orang tetap membeli. Cumanya tak apa panggil apa ni? Tak serancak macam sebelum ni. So at least bertahanlah kita ni. At least ada sale lagi. Aku tengok ni Sarah, Honey Glow biasa semua masih rancak lagi sale. Cuma tak sekadar babung macam PKP awal-awal itu. Tapi insyaAllah dia akan ada sinar lah. Jangan risau. Akan ada sinar lah sebulan 2 ni. Cumanya jangan lupa yang proses review. Review tu untuk make sure. Review ni okay, tadi pasal review ad kan. Review ada juga aku buat review financial. Okay. Duit untung bla bla kat mana, duit ad macam mana nak kontrol. Semua melalui proses review. Itu yang aku admit lah. Aku terang cakap. Ada ejen yang anda aku sendiri yang sale dah banyak. Ratus-ratus ribu juta pun ada tapi tak ada saving. Dia tak tahu duit ke mana. Macam aku memang sentiasa aku jaga financial ni. So aku ada saving. Bukan sebab kata aku ni HQ. Tak, aku makan gaji je. Makan gaji bulan-bulan. Aku tak ambil untung, tak ambil apa, commission, tak ambil dividen. Tapi jaga financial elok. Kita bisnes ni kena jaga betul-betul. So far average cost per purchase marketer 23 orang berapa buah average. Dia tak menggalakkan lagi. Tak ada powerful gila-gila. Aku tak tahu macam mana cost per purchase sebabnya pakai chatbot. Sebab kita orang tengok ROAS. Kita tengok ROAS. Nak sikit buat air tu. Ada buah air ni dalam tu jadi mana? Assalamualaikum. Salam. Sekali lagi saya nak share je ni. Untuk chatbot hasil uji kaji lah. Lepas saya try buat broadcast, part page saya semua restricted. Jadi kalau ada team yang buat broadcast tu, kalau dot restricted boleh share lah. Tapi kalau yang not try tu biar dulu lah. Sebab bila page restricted ni, saya tengah struggle untuk nak kata matangkan page pun susah. Tapi sekarang ni reach bila buat ads baru, reach jadi gendut. Kalau sebelum ni dapat juga kalau spend RM10 boleh got 1000 orang. Maknanya RM10 lah. Kalau macam yang Marang cakap tadi, 1025 orang. Yang saya itu dapatlah 1000 boleh dalam 13-12 ringgit. Okey lah. Tapi bila buat page baru ni, bila buat ad 2 minggu ni saya struggle lagi pasal reach. Untuk chatbot lah kalau nak broadcast. Tapi mungkin ada cara dia sebab saya tengok ramai juga yang broadcast. Mau broadcast illegal ke? Broadcast pakai chat view. Yang saya tengok orang buat semua boleh je. Ya boleh. Tapi dia tunggu macam ramai ada syahid. Sebenarnya buat gitu. Unless macam dia kata, okay, aku ada 10,000 subscriber, aku nak broadcast. Asalkan dapat say, aku sanggup sacrifice page tu. Yes, dia buat. Tapi kalau macam tak kasar teragak-agak nak sacrifice page tu, dia
Sama ada dia kena ban tak kena ban. Kalau tak agak-agak jangan buat. Tapi tak payah saya lah. Unless macam mu kata mu ada berapa? 3, 4 page. 4 page kena. 4 page mungkin hinjuk belakang. Janganlah. Kalau Sebab kawan buat 3 minggu lah. Buat seminggu sekali buat ah. Jadi minggu pertama kawan try 1 page. Lepas tu beres. Lepas tu minggu kedua tu kawan buat 3 page. Beres. Minggu ni violate. Semua restricted part-part. Dia kena tarik handbrake lah sikit. Ataupun dia kena buat macam orang tu jadi subscriber baru. Kena delete dia. Dia jadi macam ke subscriber yang baru. Kena suruh dia engage balik. Kalau chatbot. Ataupun pakai sponsor message lah. Untuk chatbot lah. Ataupun gini. Muat gini. Masa mu belah tu, alih-alih nak sacrifice page. Tak. Tarik dia ke satu kolam yang baru. Contohnya, prospek mu tu, mu tarik, kalau katalah macam New ataupun Honeyglow akak berpeluang ni layak untuk beli dan menang macam New Serum, Gelare, macam Honeyglow TV. Pancing dia, tu kata pancing dia, masuk ke kolam baru. Mu nak sacrifice ni page ni. Tak. Koi dengar tak? Ya, dengar. Tarik dia ke Telegram. Which is apa panggil apa ni? Database yang mu boleh pegang. Oh panas kita ni, Bok. Okey, buat apa ni? Soalnya jauh jadi. Aku perasan ada macam Herberwork sendiri buat, ada orang lain buat. The only way nak selamat, tarik mu punya apa ni? Subscriber mu tu, subscriber ke chatbot tu. Subscriber chatbot kita bukan ada nombor telefon dia tak, cuma dia pegang ID based on subscriber chatbot tak? Betul Koi? Betul. Betul. Tapi kita tak boleh pegang dia. The only way mu boleh pegang dia, tarik ke satu kolam yang mu boleh control, Telegram. Okay. Dekat Telegram tu mu boleh bela, mu boleh CD. Setiap bulan makan boleh save situ. Okey, bulan ni promo gini pula. Bulan ni beli dia menang gini pula. Tapi kalau pakai chatbot, mu tak boleh nak broadcast setiap bulan. Kalau begitu dia buat dia langgar rule. Betul tak? Memang langgar rule tak? Betul. Sebelum ni memang betul dia ada mana dia ada dah dalam dia punya polisi. Tapi sebab bila kita tengok orang buat kan, lepas tu tengok Latik pula kena kan. Jadi macam okey. Lepas tu mu tengok Latik buat, mu buat juga. Tak, lepas Latik kena tu lah, kawan kena. Memang follow idola lah. Syahid sekaligus. You jam, I jam lah. Ya. Aku risau kat jenis gini macam lagi jenis Hami. Ni luruh pembaris ni. Kalau aku buat gapo dia buat. Tengok. Tu, kawan share ni sebab kawan risau kambing tu. You tengok orang buat takut you buat. Mu tak payah risaulah ke dia. Dia tak risau pun kamu. Masih. Kalau nak tahu dia saya kodok kamu tu Koi, tanya dia ni, bila nak sampai iPhone 12 ni. Tak ada. Tinggal dah habis. Maskang pun tak ada lagi. Okey, aku memang recommend, sangat-sangat recommend tarik kolam tu masuk Telegram. Kita boleh pegang. Lagi-lagi kalau ada nombor telefon. Tu memang boleh pegang. Rugi lah sebab chatbot tak secure pun. Dia punya database tu anytime. Sebab chatbot tu bukan kita punya. ManyChat punya, ChatView punya, bukan kita punya. Ajar chatbot hot convert tu. Chatbot yang convert. Siapa Jimmy ni? Tu bunyi suara sikit. Ajar chatbot yang convert. Hot convert. Soalan ni agak general, aku tak tahu jawab gana. Pernah masuk kelas chatbot ke? Aku tak faham. Boleh bagi detail sikit tak? Okey. Kita sekarang hampir pukul 11. 3 minit pukul 11. Kita start ni 9.30. So 9.30 aku duduk popek. Aku tak tahu korang faham tak faham.
yang mana rasa tak faham tu, boleh pergi jumpa Amin. Boleh datang office. Tapi sekarang ni kita tak ada buat review sebabnya review kita orang dalam WhatsApp dengan Zoom je. Kalau masa staff ada itu kita boleh buat review. Tapi ada team leader dia kat sini. Tak faham tak apa, janji boleh tengok. Baik mu. Minta SQ bagi installment plan lah iPhone 2 tahun. iPhone 12 Pro Max ni kita akan bagi reward kepada ejen. No worry lah. Amir dah siap gadai kan ni dia punya apa sport rim tu nak beli iPhone. Wan Zaim minta HQ bagi installment celaka. Padahal adik dia owner ni serum. Buat reward tahunan bagi iPhone 12. Boleh. Reward tahun depan 2021. So hujung 2021 boleh iPhone 12. Time tu iPhone 13 tu ambil dah. Kita beli loan ni. Buat reward tahunan lah kan. Semua pasal ni mana orang ni glow ni. Orang yang pisau ke. 10.59. So kita nak off. Ni pukul berapa? Sebab aku ni pukul 11 kat office lagi. Kalau polis datang cukup aku ni kena tangkap basah aku dengan bodeng ni. Ada soalan ke apa lagi? Hopefully membantulah sebab yang aku explain ni kalau tak buat tak ada guna. Tak buat tak guna. And lagi afdal kalau buat dalam group atau dalam team. Buat ramai-ramai lagi afdal. Kalau duduk jauh kata share je dalam group, share je. Jangan takut. Bila kita share dalam group, walaupun orang tak peduli sekalipun, at least niat kita nak share tu Allah nampak. Beritahu dalam group kita kata, okey buat gini tak jadi, buat ni tak jadi. Orang tengok je, belutik je apa yang kau tulis kan. Tak apa. Sebab niat kita nak share. Kita nak menyampaikan tu. Anggap je kita macam nak review dalam grup tapi orang tak peduli. Tepuk sebelah tangan tapi tak apa. Dia tepuk sebelah tangan tapi bila dia tepuk dia punya wallet tu tebal lepas tu. Allah bagi rezeki, ilmu datang daripada Allah. Kita sampaikan balik kepada ummah dia. Pi rumah haram. Ya, dok mana, Pak? Buat seorang makan kos pula. Gapo dia ni? Buat seorang makan kos pula. Makan sore kau gapo ni? Tak faham. Buat seorang makan kos. Kalau buat seorang rugi. Kau keep buat duit sendiri habis. Tapi kalau kau buat dalam grup ramai-ramai boleh share. So yang aku share tadi yang kita orang dah burn, sebenarnya dah burn RM20,000. Dah burn RM20,000 dapat data yang tadi tu yang aku share kat korang tu. Hasil daripada 23 orang mereka duk bakar duit aku. Dan masa, ya betul. Masa. Cari kawan berdua bertiga pun cepat sikit. Yeah. Dia buat kerja dalam team sangat lagi efisien. Lagi efektif daripada buat kerja seorang dalam gua. Dalam gua buat seorang makan seorang ni boleh dapat hasil, kadang-kadang boleh dapat hasil tapi tak lama lah. Senyum sikit Burhanuddin, tak payahlah. Siapa Khabib ni? Khabib Nurmagomedov. Boleh recommend awesome untuk buat self-page website? Boleh, ada. Naim boleh, ni siapa entah nama entah ada. Alik boleh. Ramai je. Self-page website. Siapa yang nak bersuara sila unmute, boleh bersuara. Disebabkan sebelah 2 minit. So aku tunggu je lah soalan. Kalau tak ada soalan aku senyap je lah ni. Kan?
macam hot. Jangan hot jadi buat share, hot tak jadi buat pun share. Buat je share kat grup. Buat jadi ke tak jadi ke share je kat grup. Don't worry. Orang kata kau gila pun tak apa. Gila kejap je. Selalunya yang gila ni yang hasil dia gila sikit kan. Aku tak boleh zoom lama-lama ni sebab aku duk pandang muka aku sendiri. Makin aku tengok makin aku jatuh cinta dengan aku sendiri sebab handsome. Lawak tak Min? Datang tu Amin kau tak tahu. Setting turbo gana boh. Apa dia setting turbo ni? Setting turbo pergi bengkel lah. Aku tak tahu. Pergi workshop lah. Aku bawa motor standard ya. Itu pekok ya. Turbo gapo ni aku tak tahu ni. Nak turbo si Abi Amin ya turbo. Mana ni? Setting turbo aku tak tahu, tak pandang. Macam ni, kalau betul-betul teknikal, aku tak berapa power teknikal lah ni. Kalau kita kecek teknikal ni, kalau aku berbang pun balik, tekmu tak buat. Tak buat review tu. Tara guna. Setting umur terbaik untuk sabur 30 tu 40 kepada 45. I don't know. You all kena test. Kena buat. Tapi memang aku sendiri pun set 30 ke atas. Kadang-kadang 25, kadang-kadang 30. Tak set lah budak-budak. Dah test bagi. Amar mana Amar? Bagi sepatah kedua sikit. Amar ku apa ni? Dia tidur awal. Sebab dia pukul 9:30 pagi masuk office dah. Ni ada. Ada Amar. Tak sangka Amar join Zoom. Tahu Amar nyaman nama ke apa Amar ni? Wawa ke? Mana Amar Amar nama ke apa? Insan Kedil. Tak logik kalau Amar Insan Kedil. Aku lah gila. Tak nampak pun Amar. Nama betul kot. Hei, mana Amar? Zaim? Serius lah, aku tak jumpa nama kau Amar. Oh ada. TPO1 Amar Maliki. Nak tahu apa TPO1? TPO. Tak nampak Amar. Tahajud bagi tidur awal. Okey. Tu bunyi ni apa tu? CCTV ke? Alright. Tak ada soalan lah, kalau tak ada soalan, terima kasih banyak. Mari share hot Terengganu tu hak yang Elmi bagi tahu tu. Yang mana? Itik dengan ayam ke? Itik dengan ayam satu kalau kita kalau kita simpan seorang-seorang tu kalau tak jadi okeylah, kalau tak jadi kita nak kita tanya siapa. Okey. Sebab tu dia pergi Terengganu itu memang very mind blowing ya kata. I speak okay? Can I speak English? Because BM restricted, I guna BI lah. Okay? Macam panjang. Okay, dia gini. Abang, jangan English sangat. When I went to Terengganu, okay, di Terengganu tu asas-asasan ni kita nak pergi belajar teknikal. Tapi lah tak keluar langsung benda teknikal, tapi keluar benda yang memang apa ni? Membuka minda. Bila pergi sana, Helmi share, dia kata yang kita orang dapat banyak input antaranya lah. Satu tu yang pasal itik dengan ayam. Itik ayam ni pepatah dia. Buat patah dia? Aku tak ingat. Dia kena mah? Sudu itik malu. Ayam tak patuk, itik tak sudu ke apa. Dia dapat gini lah. Kalau dah ada rezeki tu dah ditulis, dah tertulis kan. Allah dah tulis lah rezeki kita macam tu lah. Kita
Macam cakap kan, contohlah macam aku faham tapi aku tak tahu nak explain Dia buatlah macam mana pun, kalau dah rezeki tu tetap rezeki. Kalau contoh macam yang pasal contohlah macam aku buat sekarang ni, aku share ni kepada tim New Serum, padahal yang Honey Glow dengan biasa buat, tapi aku share kepada New Serum dengan episod. Walaupun New Serum ni katalah benda sama, Honey Glow pun ada serum, ada cleanser, New Serum pun ada cleanser, ada serum kan. Tapi kalau dah rezeki tu dah tertulis kat situ, itulah. Aku tak kerti lah mana explain mah. Aku rasa takut aku explain budak ni tertidur. Kau pandai explain tak mak? Yang pasal itik dengan ayam ni. Amak lah explain. Alah. Yalah. Amal dah toilet kot. Aku nak kena cari tempat sunyi je. Anak main. Dah ingat kau kena gaul. Luar rumah bang, luar rumah. Apa ni buat? Dengar tak? Dengar cikgu. Dengar. Masa pergi Terengganu tu gitulah. Yang Terengganu bagi tahu. Macam Maram cakap tadi lah, kalau dah tertulis rezeki kita, tertulis rezeki kita. Maksud kata walaupun kita share something, contohlah kita share rahsia kejayaan ads kita, contoh lah kan. Kita benarkan orang lain guna, contohlah. Tapi kalau kita betul-betul yakin dengan rezeki ni, maksudnya kita tak perlu risau. Jadi tak ada istilah sebenarnya bila orang copy kita ke atau orang tiru sebiji kita punya ke. Contohlah kita bagi share, kita bagi. Lalu kita share, kita takut nak share sebab apa? Mesti selalu kita dengar, ads aku tak perform sebab orang tiru. Itu yang Terengganu bagi tahu lah. Dia maksudnya kalau kita share, orang lain guna, kalau bukan rezeki dia, benda tu tak jadi. Kalau benda tu dia copy kita punya jadi, tu rezeki dia. Tak kisah macam mana pun ni kan, dia tetap rezeki dia, Allah nak bagi. Tapi rezeki kita kot lain pula. Dia orang transparent kan. Dia memang transparent. Contoh macam macam tadi lah. Kalau kita share, orang tu guna and benda tu dia buat tak jadi, maknanya bukan rezeki dia. Dia kena cuba cara dia sendiri, tengok jadi. Tu Allah nak bagi rezeki dia kat situ. Contohlah dia dapat tu, dia dapat daripada apa yang kita share, dia pun buat jadi. Lepas tu dia tak share pula kat orang lain. Dia tengok tak jadi, Allah tarik rezeki tu, nikmat tu. Ada juga. Sebab ilmu ni, rezeki ni, ilmu datang daripada Allah. Kita tahu. Rezeki pun Allah yang bagi, bukannya mengharap dekat ad. Kalau siapa yang berpegang disebabkan usaha aku, disebabkan gambar aku, disebabkan aku pandai buat gambar atau video, aku boleh buat sale. Situ dah kepercayaan tu dah lari lah. Sebab rezeki ni Allah kat mana pun. Kan? Kita kena percaya kat situ. Rezeki tu. Dia orang kat sana sangat berpegang pada benda tu sebab dia orang dah melalui tempoh turun naik. Dia dah dudang bankrupt lah apa benda. Duit sale pernah 2-3 juta, tiba-tiba tinggal puluh ribu. Tak cukup duit. So dia orang memang faham. Allah nak tarik. Allah nak bagi. Kalau kita faham betul-betul kat situ, berpegang betul kat situ, kita akan macam, ilmu yang kita dapat ni kita rasa macam nak share, nak sebar kat orang supaya bagi manfaat kat orang lain. Satu lagi lepas kawan kena set dia tu, dia orang ni jenis willing untuk share. Dia orang tak tunggu kita tanya, kita cerita masalah, dia orang share. Benda yang dia orang dapat, benda baru, dia orang akan share. Dia mau terang buat gini. Terang buat sebab ting kawan buat jadi. Dia akan share macam tu. Satu gini kadang-kadang bila kita share ni, tiba-tiba
kita tak jadi contoh. Kan? Contoh kan. Kadang-kadang mungkin Allah nak uji kita, adakah kita ni bagi betul-betul bagi ke tak kan? Kita ikhlas ke tak? Tapi kalau kita yakin bila macam kita sedekah lah kan. Kita tahu bila kita sedekah satu Allah akan ganti 10. Sama juga macam kita share kita punya setting ke, kita punya gambar ke. Faham tak? Itu pun sedekah juga walaupun bukan dengan duit ringgit. Jadi itulah yang geng-geng Terengganu cakap. Satu lagi yang aku nampak is contohlah kalau kata kita tak nak share, contoh lah, kita tak nak share. Tapi ads kita perform time tu, okey lah. Katakanlah tiba-tiba ads kita tak perform. Agak-agak segan tak kalau kita nak tanya dekat orang yang pernah tanya kat kita. Kau buat setting macam mana masa dulu? Aku simpan lah. Agak-agak segan lah kalau kita di tempat waktu tu. Macam tu lah. Dia segan dengan sendiri lah. Segan sendiri lah sebab bila orang tanya tak nak jawab kan. Tapi bila orang yang tanya mula-mula tu dah perform, kita segan nak tanya. Dulu kau tak nak share. Macam tu lah dia aku kan cakap situation kita, maksudnya dekat Terengganu dia orang bagi perumpamaan macam tu. Mungkin dia orang dah lalui benda macam tu kan. Jadi dia sangat ambil berat benda tu lah. Sebab kepercayaan dengan rezeki ni dan tak berkira untuk berkongsi ilmu. Walaupun dekat sana produk sama je. Ada yang produk sama, company lain-lain. Company lain-lain. Nama brand ikut lain kot. InsyaAllah lah dalam ni semua boleh faham kot apa yang kita nak sampaikan ni. Semua baik-baik semua ni kan. Lagi-lagi Amin tu kan. Dia tai tepi buat tu. Faham kan yang apa yang Aman nak habak tu cakap Kedah aku. Itulah sebab tu aku tak apalah, aku sendiri yang akan mulakan benda ni kalau ada yang segan nak start ke apa ke. Itu yang aku buat sesi sharing ni. Ni pun aku spontan 2 hari lepas rasa macam nak share apa yang kita orang buat kat sini. Memang kita siapa yang nak datang dah. Yang produk lain nak datang pun datang, kita orang boleh share je. Orang-orang produk lain pun sebab tu aku post kat Facebook tu siapa nak aku tolong kan. Ramai yang PM aku dah set appointment, siapa nak datang je. Tak ada personal interest, tak ada personal benefit untuk aku. Tapi sebab aku nampak yang Allah dah bagi banyak rezeki kat kita kan. Tengok New Serum setakat mana, Setihan Glow dah panjang ni baru dah berapa 60 juta. Semua New Serum dah naik masa setahun ni berapa juta kan. Belah-belah juta, 20 juta aku tak tahu, tak sempat kira dah. Alhamdulillah banyak dah Allah bagi. So kalau Allah dah bagi banyak sangat tapi kita mesti berpegang benda tu, tak nak share, tak nak memberi pula. Kalau katalah tak ada duit sekalipun, kita bagi apa yang kita boleh bagi. Macam marketer yang datang dekat sini kan, dia orang, aku tahu dia orang ada yang tinggal RM3, RM5, RM10, RM15. RM3 memang ramai tu. Aku pun share aku cakap kat dia orang, kalau kau tak boleh tolong orang keliling kau ni dalam grup kau orang team marketer ni dari segi duit, kau tak boleh tolong dekat tu, kau tak ada ilmu, kau nak ajar pun kau tak tahu. Paling-paling busuk, paling command pun aku cakap tolong jadi imam pun tak apa. Kalau tak pandai jadi imam, tolong panggil kawan-kawan ni solat berjemaah pun dah cukup lah. Sampai tak ada benda nak bagi. Sampai tahap macam tu. Kita buat apa yang mampu je lah. Kalau orang post kat Facebook tu benda yang elok, share. Kalau buat something dapat result yang bagus, share. Daripada dulu aku buat benda tu, aku share. Esok kita buat live, share setting ad. Amin nak buat live Facebook tu ni aku share ke grup-grup janda apa semua tu. Habis ni solat taubat terus.
Solat taubat tu. Esok buat Zoom pun Ming. Beres Ming. Orang dah pakat cari mung dah lah ni Ming. Mengasak kepala tu garu saya nak kecek gapo tu. Buat Zoom boleh tapi tak nak kecek lah. Sakit mulut je. Oh, okey mulut dah. Tak apa. Kita buat kira ni mana Amin. Nak buat live Facebook tak boleh main aku Zoom untuk Amar. Boleh tak kisah pun. Mana-mana pun boleh. Alright, so aku sebenarnya sakit perut nak berak ni sebenarnya. Peluh lah sikit dia untuk tahan ni. Alright. Alhamdulillah hampir 2 jam, 1 jam 45 minit kita berkumpul malam ni. 60 lebih orang. Ada seorang dua je yang keluar, maybe dah mengantuk, bini dah panggil ke apa ke. Nak tidurkan anak ke. Alhamdulillah. Aku ucapkan ribuan jutaan terima kasih kat korang, komitmen korang nak join ni. Walaupun tak seberapa yang benda yang aku share malam ni, tapi hopefully korang boleh buat lah, boleh implement benda ni dalam bisnes korang. Proses Dalfa tu, review tu buat. Okay, buat review untuk ad, review untuk video, review untuk closing, review untuk korang punya financial, jaga elok-elok. Okay, sebab kita buat bisnes ni kita kena disiplin. Kita kena jaga duit kita. Jaga elok-elok. Bukan kedekut, jaga. Saving kat mana, nak bayar hutang kat mana. Alright. Terima kasih lagi sekali aku buat Buat buding patah kata. Buat Uding, ada nak berbagi ucapan ke Buat Uding? Aku wakilkan Amar, Amin, Zamir, Abang Nuriza ada ke tak? Tak ingat, tak nampak. Abang Nuriza ada ke tak? Wakilkan daripada dari owner produk ni lah. Terima kasih kat korang yang tak putus-putus support kita orang ni. And insyaAllah kita orang memang dah ada banyak lagi perancangan ke depan. Hopefully korang boleh join kita orang punya planning tu. So ingat balik ni asal kita nak buat bisnes ni. Kena ingat betul-betul. Untuk diri, untuk family, untuk rumah. Bukan untuk poket sendiri apa semua. Ingat elok-elok. So ni sekadar small reminder lah kat semua. Ingat balik. Okay, kita tangguh majlis kita malam ni dengan tasbih kifarah dengan suratul As. Qala inna al-insana fi sa'idil ladzina amanu wa bis-solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku stop recording ni and aku tak end lagi live.